Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton yang yang hadir pada hari ini. So kita bertemu kembali untuk program podcast siri ke-6. So hari ini kita membicarakan berkenaan kepimpinan diri, terokai potensi anda bersama dua orang ahli panel kita yang hebat-hebat. So kita punya ahli panel yang pertama adalah Datuk Perdana Bersekutu, Datuk Haji Rozana, Datuk Haji Ar-Rahmat. Selamat datang Datuk ke Yasin Maya. Okey Datuk Naik basikal tak dia Datuk sini? Tak ada. Oh, Datuk sangat aktif berbasikal. Saya tengok kat IG, media sosial. Hari-hari ada upload something. So tak apa, nanti kita kita kenali Datuk dengan lebih lanjut. So ahli panel kita yang kedua Dr. Profesor Madya, Dr. Zuraida Abdullah. Kita punya pensyarah kanan daripada Fakulti Pendidikan Yasin Maya. Sahabat kenalan kita dah lama kan. Daripada dulu lagi kita kenal. Tapi lagi lama kenal Datuk. Lagi lama Dr. Zuraida kenal Datuk. Tapi kita kenal daripada saya rasa tahun 2012 saja tu kan, waktu saya masuk ke universiti. Tapi so kita hari ni kita nak membicarakan berkenaan kepimpinan diri. Okey, ramai yang kita tidak tahu ataupun mungkin topik pada hari ni leadership. Okey, leadership tu bermula daripada kepimpinan diri kita. Kalau kita tak dapat memimpin diri kita, betul tak Datuk tak, macam mana kita nak memimpin orang lain? So kepimpinan ataupun leadership tu bermula pada diri kita sendiri. So macam mana kita nak pimpin diri kita? So kita nak kupas kita punya tajuk hari ini. So kita nak tanya berkenaan dengan kepimpinan diri. Mungkin ada ramai tak tahu. Orang pernah dengar pasal kepimpinan, leadership. Tapi mungkin orang kurang familiar berkenaan dengan kepimpinan diri. So mungkin Dr. Zuraida nak kupas sikit apa tu sebenarnya kepimpinan diri kepada kita punya Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang di luar sana. Dan hari ini saya bersyukur telah dijemput oleh podcast. Nama susah nak sebut. Podcast. Senanglah podcast. Tak ada sebutan tu. Orang lama macam kami ni lah kan. POD. Hashtag tu kan podcast ni. Membicara tentang kepimpinan diri, terokai potensi anda. Alhamdulillah juga saya dapat bersama bergadung bahu usaha kita hari ini bersama dengan Datuk Rozana. Sebelum kita membicarakan kejayaan dan kecemerlangan diri seseorang itu kita perlu tahu apa itu kepimpinan diri. Selama ni kita hanya melihat kepimpinan sebagai definisinya kepimpinan itu diri kita, seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain. Tetapi hari ini kita membicarakan siapa kita, diri kita ini Jadi kita mengatakan bahawa kepimpinan diri ini adalah satu amalan yang berfokus kepada cara seseorang itu berfikir. Bagaimana kita berfikir, bagaimana kita merasainya dan bagaimana kita bertingkah laku. Itu yang kita katakan kepimpinan diri secara tak langsung, tingkah laku, perasaan, cara berfikir itu ke arah untuk apa? Matlamat diri kita. Kita nak capai apa? Dan seterusnya, dengan adanya kepimpinan diri ini, bila kita mempunyai kepimpinan diri yang tinggi, kita lebih bermotivasi. Apabila kita bermotivasi, kita akan nampak bahawa kita nak membuat keputusan, kita mempunyai autonomi untuk bergerak ke hadapan dan kita berani ke arah melakukan kreativiti dan juga inovasi. Walaupun kita menghadapi permasalahan. Jadi inilah yang kita nak nyatakan bagaimana bila kita kata kepimpinan diri, selalunya kita melihat bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, tetapi kita tak pernah memperkatakan tentang siapa diri kita, siapa pemimpin. Diri kita adalah seorang pemimpin atau tidak di hadapan saya ni, tak kira lah dan kita ingin menjadi seorang yang positif dan kita juga perlu lebih profesional apabila kita melakukan sesuatu lah. Dalam masa yang sama, kita juga melihat kepada 4 aspek. Ini yang penting sebelum saya berikan laluan kepada Datuk kepimpinan diri ini dari 4 aspek ini. Pertama keprihatinan diri. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin prihatin dengan diri kita. Oleh itu nanti kita akan membicara tentang kesihatan. Kita membicara tentang nilai kita dengan keluarga, dengan orang di persekitaran, untuk memahami atau secara tak langsung membangun kompetensi diri kita, menghargai nilai, pandangan, kekuatan, kelemahan dan keperluan emosi diri. Bayangkan setiap pagi kita bangun pagi, berapa kali kita tersenyum,
Kita bermula dengan apa? Dia bergantung pada mimpi, doktor. Tak juga. Mimpi sweet, dia bangun tersenyum. Dia mesti bermula. Kita bangun pagi, seharusnya kita tersenyum. Tapi kadang-kadang dah mula dengan Stres. bukan stres, negatif. Kalau dalam hidup kita ini, kita lebih banyak kepada negativity. Ya? Negatif tu punca stres. Ya. Kemudian pengurusan diri, bagaimana kita mengurus diri kita, bagaimana ya kemahiran kita, kompetisi kita mengelola untuk capai cita-cita, bagaimana nanti kita lihatlah Datuk Rozana sampai hari ini apa kejayaan dia. Definitely disebabkan kemahiran yang dibangunkan, emosinya, kapasiti dia dalam memimpin. Dalam masa yang sama, walaupun kita melihat diri kita hanya melihat diri kita juga perlu ya melihat kepada keprihatinan diri kita kepada orang lain. Kita kena lihat juga dengan bagaimana kita nak mengurus orang lain. Jadi secara tak langsung kita sebagai pemimpin, sebelum kita memimpin orang lain, kita pimpin diri kita. Ya? Itu dia daripada saya. Terima kasih. Oi, formal nampak kita ni. Okey, tak apa. Kita nak beralih kepada Datuk Rozana lah. Datuk, Datuk ni bukan calang-calang orangnya ni. Beliau adalah kita CEO untuk Yayasan Ihsan Hayat, betul kan Datuk? Beliau juga adalah Managing Director untuk SRT Travel and Tour Sdn Bhd dan Board of Director Yayasan Pelajaran Mara. Betul? Itu dah habis lah. Tu dah habis lah? Okey. Dan Datuk pun ada baru-baru ni mendapat award apa tu? Nona Superwoman Nona Superwoman 2020 Best Charity Award. Sebelum ni pun Datuk pernah dapat Charity Ambassador 2019 daripada Mrs. Malaysia Universe. So mungkin Datuk nak cerita sedikit lah kot, mungkin latar belakang, macam mana nak inspire, nak cerita pasal kejayaan Datuk yang Datuk dapat, macam mana latar belakang dan kejayaan Datuk untuk menempuh segala cabaran kan. Kalau Datuk boleh cerita pasal kepada semua penonton yang ada. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Panjang sikit doa saya sebab nak berada di kalangan ilmuwan ni tak senang sikit, so jadi kena baca doa panjang sikit ya. Assalamualaikum pada semua. Okey, terima kasih pengacara program Encik Muhammad Khairul Anwar dan juga yang saya hormati lagi kasihi kekanda saya Profesor Madya Dr. Zuraida Abdullah, pensyarah kanan Fakulti Pendidikan, yang sebenarnya saya merasakan pagi ini saya rasa cukup nikmat dan saya rasa cukup bersyukur kerana setelah 40 tahun saya berpisah dengan Profesor Dr. Zuraida ni, sebab kami kalau saya nak beritahulah, sebenarnya she was my senior waktu kami sekolah bersama di Methodist English School di Banting. So 40 tahun yang lampau kami berada di pentas. Setiap kali kalau misalnya the end of the school, which is actually konsert sekolah, selalu tu kami sentiasa berada di pentas. Baru saya tahu Datuk pentas boleh menyanyi bukan menyanyi. Persembahan kebudayaan. So jadi apa dia saja, tarian, inang ke, zapin ke, memang itu adalah performance kami. Dan jadi hari ini saya rasa syukur nikmat selepas 40 tahun saya dipertemukan kembali berada di dalam pentas yang berbeza, tetapi matlamat yang satu, iaitu matlamat berkongsi dan juga kata orang pada masyarakat apa dia yang telah kami lalui selama hari ini. Dan kami berjumpa kembali selepas 2 tahun yang lalu waktu reunion. Pengalaman saya berbalik pada soalan tadi ialah kami memang sama sekolah di pekan yang kecil, Pekan Banting. Kami kira waktu tu 40 tahun yang lampau, pekan tu pekan kecil. Jadi sekolah tu adalah satu sekolah yang kita rasa macam top school lah di Kuala Langat. Pekan Banting melahirkan, kalau semua orang tahu, iaitu badminton player. Kita ada Miss Bone, Razif, Jalani dan juga Rashid. Okay? Dan selepas saya habis sekolah, saya terus meneruskan pembelajaran saya di UiTM di dalam business school, dan kemudian saya terus menjadi stewardess
Stewardess. Okey, tadi berbalik tadi pada apa yang Dr. Zul cakap, apabila kita membuat di dalam kehidupan kita, yang perlu kita ada ialah bravery, courage, keberanian. So jadi sebagai seorang ahli perniagaan, apa yang saya pelajari di platform asal saya dari segi kerjaya saya menjadi stewardess ni ialah kita perlu ada sikap berani, sebab berani berhadapan dengan orang, passenger tu ramai ya. Jadi kita akan bercakap dengan semua. Kalau ada 300 ke 400 passenger, so kita berani nak berkomunikasi. Dan kriteria itu jugalah saya bawa apabila saya memulakan perniagaan saya. Selain daripada kita perlu ada kita punya kompetensi, dan juga kita perlu ada kita punya matlamat, iaitu kita mesti kata orang goal getter. Kita harus tahu apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Dan di samping tu kita kena ada kata orang, apabila kita dah berusaha, kita kena bertawakal, dan juga kita perlu berdoa. Setiap kali ada usaha, kita perlu berdoa. Kalau sekiranya kita tak berdoa, maknanya kita ni jadi manusia yang sombong. Betul. So jadi itulah banyak proses yang saya lalui sepanjang daripada awal sampai ke di mana saya sekarang ni. Tak adalah saya nak kata orang pencapaian yang kata orang yang menakjubkan sangat, tetapi kata orang saya sentiasa berusaha untuk membuat pembaikan, iaitu islah, sentiasa berusaha supaya kata orang sebaik-baik insan itu di dunia ni ialah insan yang memanfaatkan insan lain. Jadi atas dasar tu saya sentiasa berusaha membuat kebaikan, sebab secara fitrahnya manusia ni memang suka kepada kejayaan dan juga kemenangan. Jadi atas dasar tu semangat untuk berjaya, kita harus berbuat kebaikan. Jadi atas dasar itulah daripada saya ni ahli perniagaan, maka tertubuhnya lah yayasan. Jadi bila saya menubuhkan yayasan ini, objektif saya ialah untuk membuat infak, membantu berbuat kebajikan. Itulah matlamat saya. Baru-baru ni Datuk ada terima yang Superwoman Award 2020 je daripada Nona. 2020 ya. So Datuk nak cerita sikit pasal award tu ke? Award tu dia iktiraf apa semua? Okay. Saya I think Dr. Zul pun tahu actually that tubuh yayasan is sebenarnya ialah matlamat kita ialah untuk membuat kebaikan contoh berinfak. Jadi this Superwoman Nona Superwoman Award ni dia buat 2 tahun sekali. So jadi dia buat kita punya evaluation berdasarkan 2 tahun, dan khususnya pada tahun ni iaitu apabila seluruh negara, satu dunia dan negara melanda pandemik wabak COVID-19. Jadi berdasarkan kepada apa yang infak yang saya buat kepada pesakit-pesakit COVID dan juga pada frontliner. So jadi mereka mengiktiraf, bagi penghargaan sikitlah pada saya mengenai apa dia infak dan juga contribution yang saya buat. Kerana apabila kita di gelombang yang pertama dan kedua, jadi waktu tu kita kan shutdown selama 3 bulan macam tu kan. Jadi keadaan semua orang, saya rasa semua orang masa tu kita ada physical, psychological distress waktu tu. So jadi bila kita berinfak tu tidak semestinya kita berinfak dari segi harta benda, kita juga boleh berinfak dari segi jiwa. Jadi waktu tu ramai student yang daripada Madinah, daripada Tafiz, daripada luar negara, apabila dia orang balik dan mereka masuk di Hospital Singapura. So these are the students yang saya berinteraksi. Saya beri mereka kata orang confident, keyakinan akan macam mana mereka untuk hadapi tekanan. Sebab waktu tu COVID ni kita masih lagi confused, kita tak tahu apa punca dia. Ada yang cakap daripada airborne, things like that macam tu. So recovery, and then bila pandemik ni datang, 2 perkara, iaitu physical dan juga mental. So these are the things yang saya buat. Maknanya infak ni ada pun disebut di dalam surah Al-Shaf ayat ke-11. Hendaklah kita berinfak tidak semestinya dari segi harta benda, kita boleh juga berinfak dari segi jiwa kita, iaitu kelebihan dan apa dia yang ada pada diri kita, our strength. Saya nak tambah lah.
sebelum jauh pergi nanti, kerana nanti, apa yang diberikan ataupun dikupas oleh Datuk Rozana tadi kan, kita boleh nyatakan bahawa apabila saat kita menjadi seorang pemimpin diri, apa yang kita nampak tadi daripada Datuk Rozana, iaitu kita perlu menyeimbangkan dari segi IQ iaitu berfikir, kedua emotional intelligence iaitu EQ, dan seterusnya spiritual intelligence. Ini yang kita katakan yang membawa kepada self empowerment. Bahawa di sini Datuk Rozana menyatakan kita di luar sana anak-anak muda perlu tahu bagaimana untuk ke arah self empowerment, yang bertanyakan kepada pada diri kita, what I think, apa yang kita fikirkan, kemudian what I feel, apa yang kita rasakan, dan who I am. Kita nak jadi siapa? Jadilah diri kita sebenarnya. Kita mungkin melihat, kita belajar daripada pemerhatian kita. Oleh itu kalau kita kata kita nak bawa pada kepimpinan diri, apa yang Datuk Rozana nyatakan secara tak langsung, kita kena nyatakan saya seorang yang bijak. Okey? Tak semua orang akan mengaku akan mengatakan anda bijak, tapi anda perlu menyatakan anda seorang yang bijak. Yang kedua, yang positif. Tak, kita ini antara kita confident. Dalam diri. Dalam diri. Dalam diri. Yang apa yang saya nyatakan ini, yang ketiga-tiga ini, keyakinan diri. Iaitu saya berbakat. Kalau kita sentiasa mengatakan kita tidak berbakat, kita tidak akan ke hadapan, kita tidak akan berjaya. Okey? Saya berpengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan, kita cari. Dan apa yang kita tengok tadi pengalaman daripada MAS tadi yang menyebabkan you berjaya menjadi peniaga yang wanita lah yang berjaya hari ini. Kemudian saya mempunyai sesuatu yang boleh saya berikan kepada orang lain. Ini yang kita nak nyatakan kepada anak-anak muda di luar sana. Iaitu apabila kita ada sesuatu, kita boleh baru kita boleh berikan. Kita ada ilmu, kita berikan. Kita ada harta, kita berkongsi dengan orang lain. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, adakah kita boleh berkongsi dengan orang lain? Sudah pasti tidak. Dan kita dapati saya akan melakukan apa saja yang saya fikirkan. Kita akan lakukan apa yang kita fikirkan. Kalau kita kata benda tu baik, baiklah. Kan? Tetapi kadang-kadang kita dah tahu tak baik, tapi kita lakukan. Contohnya lah, kadang-kadang kita pergi menyanyi tu kan, kita audition. Kita dah tahu kita tak boleh menyanyi, pergi menyanyi. Definitely lah juri kata tak boleh. Right? Kita rasa boleh menyanyi. Tapi kita kata kita menyanyi. Pergi. Betul nak marah pada juri kan? Tak boleh lah. Secara tak langsung, kita kena tahu kebolehan. Itu pun terjadi waktu pemimpin sekarang lah. Kita rasa kita ada leadership. Tapi sebenarnya orang bawah menilai kita tak ada. Kan? Dia lihat pada tu lah. Jadi kalau tak ada, kita belajar lah. Tapi kita boleh cuba. Kita boleh mencuba. Faktor mencuba tu adalah penting. Okay? So apabila kita mencuba dan kita gagal, so kita jangan putus asa. Okay? Sebab bila kita gagal, itu bukan satu kesalahan. Tetapi itu adalah satu wake up call. Okay, macam mana Dr. Zul cakap tadi. So maknanya itu bukanlah kelebihan yang you ada. Itu bukan yang you sepatut buat. Jadi you cuba buat sesuatu yang lain dengan kreativiti yang ada. Dalam masa yang sama, tadi bila sebut tentang COVID kan, kita dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi dalam hal itu kita harus sentiasa fikir, kita kena melakukan sesuatu dengan pantas. Kena fikir macam mana grab the opportunity. Jangan kita melihat yang lemah itu sesuatu yang menyebabkan anda akan jatuh. Tapi you bangkit semula. Ini yang kita kenali sebagai resiliency. Dan kita kena jadi diri sendiri. Jangan nak jadi orang lain. Itu yang kita kata tadi, kalau kita seimbang dari sebenarnya IQ, EQ, SQ, kena percaya terhadap diri sendiri. Kalau kita lihat tadi kejayaan Dr. Rozana, kerana dia percaya diri. Dia percaya diri dia boleh ke hadapan. Begitu dengan orang lain, anak-anak di luar sana, kena percaya diri, sentiasa menyatakan bangun pagi, aku boleh buat, aku boleh buat, aku boleh buat, insya-Allah akan tercapai. Dan dengan doa lah kemudian berlaku jujur terhadap diri sendiri. Masalahnya kita ni kadang-kadang tidak berlaku jujur pada diri kita. Kita tak, kadang-kadang kita tak fikir tentang diri kita. Dah tahu kita nak sakit, kenapa tak makan ubat? Betul tak? Kalau kita dah tahu, sekarang ni kan saya pun terasa juga bila COVID ni kan, duduk rumah je makan minum kenalah exercise. Jadi jangan kita menzalimi diri kita, anggota badan kita yang akhirnya sekali yang kita katakan kita mempunyai kuasa tersendiri. Kuasa ni sebenarnya kita yang boleh build up.
Macam mana kita nak mempengaruhi orang lain, kita kena mempengaruhi diri kita sendiri, menyatakan kita boleh pimpin diri kita sendiri. Yes, Itu dia. betul. Kerana manusia ni di ciptaan Allah ni membezakan manusia ni dengan malaikat dan juga syaitan. Sebab apa? Malaikat tu memang dijadikan oleh Allah memang untuk berbuat kebaikan, mengikut apa saja arahan daripada Allah. Dan syaitan sentiasa menyesatkan. Tetapi perbezaannya manusia ni di kurniaan Allah, ciptaan Allah, ada akal dan juga nafsu. Jadi kita ni diberi pilihan di dalam hidup kita, sama ada kita nak membuat kebaikan ataupun membuat keburukan, iaitu amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Jadi atas pilihan tu kita harus pilih yang terbaik, seperti mana yang Dr. Zu dah kupaskan tadi. Beliau memang ada semua teori, macam saya cakap tadi, pagi tadi saya kena baca doa yang panjang sikit sebab ilmuwan ni dia sentiasa ada fakta. Apa yang ada pada saya adalah dari segi semua praktikal, apa yang saya lalui, dari segi kehidupan saya jatuh bangunnya. Dan jujur, yes, betul, kita harus jujur. Dan untuk menjadi kata orang usahawan ataupun maknanya pemimpin yang berkaliber macam ni, kita harus ada kata orang sifat iaitu dari segi maknanya kita pengorbanan kita pun harus ada. Dengan adanya kejujuran yang ada pada diri kita, maknanya kita harus nak berkongsi, sama ada berkongsi rezeki ataupun dari segi ilmu. Kerana sebaik-baik manusia itu juga ialah manusia yang berpengetahuan. Sebab itulah Dr. Zu ni dia dah lepas sekolah tu dia terus, and I'm not surprised actually Dr. Zu, you know I want to take this opportunity to congratulate lah. I mean, daripada zaman sekolah lagi kan, waktu tu saya dah memang nampak potensi je Dr. Zuraidah ni. Dia memang lepas ni boleh apply Superwoman Award Nona. Nah, belum lagi. So bila 2 tahun lepas that waktu tu, masa tu kita jumpa balik selepas 40 tahun, dia orang cakap Dr. Zuraidah. I said, she is a doctor now. Saya cakap macam tu. That I expected. So sebab apa, dia daripada zaman sekolah lagi, she's always strive the best. Okay, itu adalah kriteria yang penting untuk menjadi pemimpin. Waktu tu dia dari segi persatuan, dia memang aktif dari segi Bulan Sabit Merah. Betul tak? Saya Pandu Puteri. So she lead that association, saya lead Pandu Puteri. So maknanya dari segi daripada zaman persekolahan lagi saya dah nampak dia punya leadership skill tu macam tu. So saya tak tahu, saya tak pasti sama dia nampak ke tidak ada dalam diri saya. Kita tanya terus. Dr. Zanda nampak ke tak dulu? Kita tanya terus lah, tak apa. Datuk ni dia kepimpinan diri dia lebih kreatif, dia lebih kehadapan lah. Dia seorang yang orang kata apa yang dia nak cakap, dia cakap. Dia berani untuk menyatakannya. Dan dengan rakan-rakan dialah yang menjadi ketuanya lah, leadersnya. Kalau katalah kalau pembuli tu, dialah kaki bulinya. Abang kawasan lah. Kat kawasan lah. Itulah dia. Kan, di sekolah kan biasalah perkara ni kan. Kita memang ada kelompok-kelompok kumpulan. Kalau untuk batch tu memang yang menjadi ketuanya inilah Datuk Rozana lah masa ketika di sekolah dahulu. So the strength that whatever Dr. Zu cakap tu, kita gunakan kita punya strength tu for good reason, for good cause. Okay, betul. This is the influence that you get. So when you want to be a leader, you must have an influence. Okay, so the influence that you use is for good reason. So maknanya strength kita tu kita harus gunakan supaya kita dapat memimpin. Saya rasa kriteria leadership ni ada dalam diri kita semua, kan? Setiap individu sebenarnya Dr. Zu, Dr. Zuraidah cakap tadi. Tetapi bagaimana kita kata orang menggunakan kekuatan yang ada dalam diri kita for good reason. Dia macam ada istilah yang pemimpin itu dilahirkan ataupun dibentuk. Kan ada istilah orang ramai cakap macam tu, saya ni tak ada talent nak jadi pemimpin. Kan, ada ke memang ada ke talent, memang dilahirkan dia tu memang berbakat menjadi pemimpin, ataupun kita bentuk diri kita ni sebenarnya untuk menjadi pemimpin? Dia ada dua. Kalau kita lihat dari segi akademik lah, ya, bila kita bercakap tentang teori, kerana saya bahagian ni Cik Anwar kata bahagian teori lah, ya. Saya kena nyatakan, takut silap nanti kan. Kita percaya bahawa kepimpinan itu dilahirkan. Great man theory and another one is trait
teori yang mengatakan bahawa kita percaya ia dilahirkan legacy dalam bentuk diwarisi. Kalau dari zaman dahulu lah kita percaya dia orang-orang yang menjadi pemimpin negara dahulu, malah hari ini kita nampak kebanyakannya diwarisi. Tetapi dalam masa yang sama pada zaman yang maju dan dalam Al-Quran sendiri mengatakan semua manusia itu dilahirkan Sebagai pemimpin. Khalifah. Jadi kita yang kena ambil tindakan untuk mengubah diri kita untuk menjadi pemimpin. Yang paling penting menjadi pemimpin diri kita terlebih dahulu sebelum kita memimpin orang lain. Tapi walau bagaimanapun kepimpinan ini kita percaya, that's why kita ada institut tertentu. Kalau dalam pendidikan kita ada IAB, Institut Amiruddin Baki, yang melatih bakal-bakal pemimpin pendidikan. Kita juga ada Intan. That's why dekat kerajaan our government, we have our own institute yang organisasinya melatih pegawai-pegawai, guru-guru, pemimpin-pemimpin untuk bangkit dan bangun menjadi pemimpin yang berkesan. Hari ni kita dapati kita nak jadi pemimpin, kita kena tahu apa tugas kita, role kita, bermula dengan apa. Masalahnya sekarang kadang-kadang pemimpin tidak bermula dengan visi. Apa visi dia, apa matlamat dia tak tahu. Jadi bila you tak ada visi misi, macam mana orang lain nak ikut. Dan saya percaya bahawa seorang pemimpin tu dia ada aura. Aura ni macam mana dapat? Aura tu ialah kebolehan anda dalam soft skill. Salah satunya bagaimana anda berkata-kata, bagaimana anda berkomunikasi secara berkesan, dan secara tak langsung juga bagaimana anda keterampilan anda. How you carry yourself. Kerana aura ni kadang-kadang bila kita masuk je orang akan dapat rasa. Betul. Aura positif. Ada orang dia masuk je negatif. Orang tak nak. Ni getak dia macam dulu. Dia macam dulu kan kita tengok dia orang masuk, dia macam kalau dulu kita sekolah-sekolah ada kan, ada macam a group leader, orang akan follow kita. Yes. Kan ada orang macam tu, dia memang macam kemana je ada orang follow. Yes. Kan? Because a good leader will create more leader that, rather than just the followers. That's the criteria. Kita nak membangunkan lebih ramai pemimpin-pemimpin di luar sana, bukannya untuk bersaing. Kita complement each other. Dalam organisasi, bila kita jadi pemimpin, kita tak kata kita yang bagus. Kita harus mengatakan masing-masing mempunyai kelemahan. Kita kena terima. Tetapi kelemahan itu akan compliment ataupun akan mendapat orang lain membantu kita. Kita sekarang kita percaya flat organisation. Kita percaya bahawa birokratik ni ataupun kita kata piramid ini, kita cuba untuk model piramid itu perlu dikurangkan. Birokratik ataupun birokrasi banyak sangat yang perlu kita lalui. Yang paling penting hari ni kalau di luar sana kita berada sama rata. Kalau saya pernah pergi ke salah satu syarikat di mana CEO-nya duduk bersama-sama dengan pekerja-pekerja yang lain. That you call a teamwork. Teamwork. You need a teamwork Yes. to be successful, to achieve your goal, so that you can go to close your deal and also to get your target market. Macam tadi Dr. Zurada ada cakap berkenaan dengan pemimpin ada juga yang diwarisi. Kan, betul tak? So mungkin macam kita semua tahulah kan, pemimpin ni semua orang dilahirkan sebagai pemimpin. Mungkin benda tu ada memberi kesan kepada cara pembesaran oleh family. Bukan semua orang family dibesarkan macam contohlah, macam doktor kata, kalau keluarga tu dia daripada golongan pemimpin, dia akan lahirkan golongan pemimpin anak-anak dia sebab cara didikan mungkin kan, cara didikan so cara didikan mereka supaya boleh buat keputusan ke. So apa komen doktor, rasa cara didikan tu penting ataupun tidak untuk ni? Balik bila soalan tu soalan itu memang benarlah. Kalau saya Datuk Nana atau Datuk Rozana tahu bapa saya siapa. Bapa saya adalah seorang pegawai tentera. Okay. Dia adalah pemimpin di base TUDM dan dialah yang mendidik kami bagaimana untuk menjadi orang yang berjaya dan menjadi pemimpin yang baik. Dan dia sentiasa, dari situlah saya nampak sebagai seorang ibu, sebagai bapa saya tengok ibu saya walaupun dia sebagai suri rumah
tapi dia memastikan anak-anaknya, ya, dibenarkan anak-anak dia untuk melatih diri dia menjadi pemimpin yang baik dengan memberi untuk kita keluar menjadi netball, ya, hoki, ya, bermain permainan hoki, netball, kemudian berpersatuan. Itu salah satu cara. Kerana ada di antara kita ni, ibu bapa dia tak benarkan anak-anak dia beraktiviti di sekolah. Masalah ni, ya. Sepatutnya kita bagi ruang kepada anak-anak ini bersama-sama rakan-rakan, secara tak langsung dia akan membina potensi diri mereka. Betul. Dan seingat saya, ya, kenapa kita main netball? Saya jadi shooter, ya. Di situlah guru saya. Saya shooter. Sebenarnya shooter ni dia ada teknik, ya. Saya pernah, ya, dengan Nana pernah tengok sendiri. Dari belakang je saya shoot je belakang dah masuk. Masuk. Sharp shooter. Bila sharp shooter, you nampak, ya, bila sharp shooter ni, untuk jadi sharp shooter, saya kena Puan Salimah masa tu, dia kata, Zuraida, you kena sebelum yang lain datang, you kena shoot 100 time. Saya akan shoot sampailah 100 kali. Kalau tak masuk, siaplah kau. Itu maksud dia. Dan bila hoki pula, kan, kita nak dribble, nak apa ni, kita mula daripada 3 petang. Saya turun, saya rasa kulit kita gelap, ya, masa tu. Memang sangat gelap masa tu. Kerana kami adalah sekarang dah putih, doktor. Sebab banyak whitening cream ada di pasaran. Bila jadi sukan ni, bila kita masuk sukan, ini yang saya nak beritahu kepada ibu bapa di sana. Bukan saja untuk anak muda, ya. Ibu bapa perlu ingat, ya, sukan inilah kita mengajak untuk anak-anak berani gagal. Ya, saya sprinter, saya gagal. Saya balik kalau tak dapat tak dapat medal tu kan, letih. Malu, sedih, ya, kecewa, ya. Dan masa itulah saya belajar bagaimana untuk jadi sprinter yang apa cuba. Kita ada strategi, ada teknik, ya, sebenarnya. Jadi guru-guru ni lah yang menjadi jurulatih kami, yang membantu kami. Ini yang kita kata tadi, kompetensi. Bakat kita boleh diasah. Kalau kita kata Miss Bun Siddiq, ya, dia berjaya disebabkan adanya coach. Itu yang saya, kan, ada salah satu bidang saya, Datuk Nana, adalah untuk coaching. Bagaimana untuk menjadi coaching yang baik, sebagai coach yang baik, sebagai supervisor yang baik. Kerana kita ingin membangunkan orang-orang yang kita supervise, orang-orang yang kita bimbing itu menjadi yang terbaik. Berguru tu penting. Betul. Bagi saya. Kerana dalam Islam pun ada mengatakan yang kita ni harus berguru. Apabila kita berguru, maknanya kita dapat mempelajari dan segala ilmu tu maknanya dipantau. Maknanya kita dapat lebih lagi berislah. Betul. Betul. Macam Datuk berkenaan dengan kita nak develop kita punya kepimpinan. Datuk dulu macam mana Datuk develop Datuk punya kepimpinan? Macam Dr. Zura dia dah cerita pasal dia punya sport. Macam mana Datuk mula-mula nak bangkit untuk develop kepimpinan diri tu? Datuk waktu mula-mula dulu. Okay, going back to whatever Dr. Zuraida ada sebutkan tadi, it is actually faktor sekeliling is also very important. It's your upbringing. Okay, dalam satu keluarga tu is upbringing. Your parents, maknanya kita ni sekarang ni kita, kalau dulu kita cakap parents kita, sekarang ni kita cakap kita ni, kita yang mengambil peranan sebagai ibu bapa. Jadi this is also apply to everybody there. Okay, so, kita penting untuk kita, kata orang, mendidik anak-anak kita. Okay, supaya mereka ni ada dalam diri mereka tu confident, keyakinan diri, dan juga maknanya kita kena disiplinkan diorang. Okay, so jadi saya ni pun latar belakang saya, arwah mak saya ni seorang frontliner, dia ni nurse, ya. Nurse yang garang, ya. Dan saya kira Dr. Zu boleh conquer ni dekat taman tu, dia pun garang, kan. Okay. So garang tu tak semestinya kata orang garang tu maknanya tak suka. Kalau garang tu maknanya dia ingin mendidik kita. Macam ibarat kita selalu cakap garang ni macam kasih sayang kabi kushi kabi gem tu, ya. Apabila Syaruhan lari daripada keluarga dia, anda Amitabh Bachchan kata bila dia come back, dia kata what takes you so long to come back. Meaning that bila dia marah tu, dia marah maknanya marah dengan kasih sayang, tak bermakna dia benci. Jadi macam tu juga kita, apabila kita ni mendidik anak-anak kita, maknanya sebab kita ni sayang dan kita nak anak-anak kita buat perkara yang betul, macam tu. Supaya juga Allah tu bila dia menegur kita, bertarbiah dengan
dengan kita kerana dia sayangkan kita, kerana dia tak mahu kita ni kata orang membuat keburukan. Jadi maka dia bertarbiyah dengan kita. Jadi didikan daripada rumah saya dan juga arwah bapa saya juga adalah seorang bekas tentera. Jadi dia pun seorang yang disiplin, yang very strict, dan dia ni apabila dia telah pencen, dia telah memulakan perniagaan dia di Sabah. Semua anak tentera lah ni. Yalah, saya pun anak tentera. Oh, ya ke? So kita bagi tabir sikit lah. Okay, dekat frontliner semua. Okay. So jadi setiap kali cuti sekolah saya akan pergi ke Sabah. Okay, di situlah bermulanya saya dididik dari segi ilmu perniagaan. Okay. Jadi daripada bawah kami belajar macam mana waktu tu saya ada keluarga saya ada restoran yang kami usahakan. Jadi di situlah saya duduk, di situlah saya jadi cashier, di situlah saya jadi kata orang waitress, di situ juga saya cuci pinggan, dan kalau misalnya cook tak datang setakat simple dishes tu saya sediakan juga. Di situlah didikan saya, dan maknanya saya jadikan arwah bapa saya sebagai kata orang satu role model dalam dari segi perniagaan. Dan apabila saya resign daripada stewardess, saya memulakan perniagaan saya SRT Travel ni. Jadi waktu tu arwah bapa saya ada perniagaan dia yang lain, iaitu security. Jadi saya sentiasa akan berhubung rapat dengan dia, dan saya akan sentiasa meminta bimbingan dan juga guidance daripada dia. Sehinggalah ke hari ini bapa saya baru saja meninggal dalam 3-4 tahun yang lampau, tapi apa jua didikan dan juga kata orang ajaran dia saya masih lagi ingat. Dan dari segi bigger perspektif pula, bagi saya menjadikan Siti Khadijah sebagai satu role model, seorang ahli perniagaan wanita yang berjaya. Kerana apabila kita ni sebagai seorang pemimpin, kita boleh bila kita berjaya, jadi bukan setakat kita ni sahaja kita perlu juga kata orang kejayaan tu kita kongsikan. Kerana Siti Khadijah segala harta kekayaan dia semua dia gunakan, dia bagi pada Rasulullah untuk berinfak ke jalan Allah, macam tu. So jadi, dan bagi saya juga Rasulullah tu adalah merupakan satu role model, satu pemimpin yang saya kira mempunyai influence yang cukup ramai. Betul. Dan mukjizat yang Rasulullah ada, iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam tempoh 1400 tahun yang lampau sampai sekarang adalah merupakan sesuatu yang kata orang yang kita boleh jadikan panduan, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Kerana Rasulullah ni bagi saya dia mempunyai sense of crisis. Maknanya sense of crisis, dia dapat merasakan kesusahan, kepayahan, bukan setakat apa yang dia lalui, apa yang orang lain sekeliling daripada dia pun dia dapat melalui. Dan Rasulullah ni juga ada mempunyai, dia punya akhlak dan sifat dia yang mulia ni, yang very sensitive, ialah sense of achievement. Maknanya apabila kita membuat sesuatu, kita perlu kata orang kepada kejayaan. So jadi bila ada sense of achievement ini, bagi Rasulullah ialah dia ingin mencapai keamanan dan juga peace. So jadi dalam hidup kita kena tanya apa yang kita nak. So jadi bila kita nak, kita perlu pergi dan juga dorong diri kita ke arah tu, di samping faktor persekitaran yang dapat membantu kita. Macam Dr. Zurada dengan Datuk, kepimpinan diri tu dibentuk daripada keluarga lah, lebih kurang macam tu kan. Sebab tapi mungkin daripada penonton-penonton, adik-adik kita yang dekat luar tu mungkin tidak berpeluang, mungkin tidak bernasib baik lah. Mungkin kepimpinan tu tidak dibentuk melalui family. Tapi macam mana untuk orang-orang yang macam ni, untuk start dulu, apa first step mereka untuk develop kepimpinan diri mereka ni? Macam kita dah develop daripada family, macam Dr. Zurada dengan Datuk daripada family kan. Tapi yang family dia family yang tidak membentuk jati diri mereka, apa yang mereka boleh first nak start dulu? Apa sebenarnya yang boleh mendorong mereka untuk start untuk mendevelop kepimpinan diri mereka ni? Bukan semua orang macam bernasib baik kan. Soalan tu kita boleh mulakan di sekolah lah. Kan soalannya boleh jawab. Kepimpinan ini sebenarnya kalau kita tengok model ataupun kurikulum pendidikan hari ini, sebenarnya secara tak langsung membangunkan
kepimpinan diri pelajar-pelajar. Dan semua aktiviti-aktiviti sama ada dalam bilik darjah akademik maupun di luar bilik darjah, iaitu co-curriculum, sebenarnya secara tak langsung telah memberikan satu inisiatif lah untuk membangunkan kepimpinan kepada semua anak muda maupun remaja maupun kanak-kanak. Dia bermula dari situ lagi di sekolah. Kalau katakan kalau di peringkat di rumah tidak ada, tetapi saya rasa perkara ini diambil tugas oleh guru-guru dan juga sekolah. Itu yang saya nampak lah. Kalau para remaja yang sudah habis sekolah pula, macam sekarang ni pelajar universiti ataupun pelajar yang sudah habis universiti, dia nak develop dia punya keyakinan, mungkin tidak terlambat lagi, kan? Tapi kat mana dia nak start tu? Dia bermula pada diri sendiri. Bagi saya, dia bermula daripada diri kita. Kita mula buat strategi. Kita kena adakan refleksi. Refleksi diri kita. Ya, di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, di mana yang kita boleh buat ke arah itulah. Dan kita melihat balik pada keprihatinan kita pada diri kita. Iaitu bila kita kata kita prihatin pada diri kita, kita tengok apa yang kita perlukan, apa yang kita dah ada, dan apa yang kita boleh menggunakan kebolehan yang ada itu untuk kita ke hadapan. Kemudian kita perlu mulakan set up. Ini kita dah nak ke ujung dah kan, tahun 2020 dah masuk 2021. Mulakan dengan ada SWOT analysis. SWOT analysis ni kita nak tengoklah kita ni berwawasan lah. Maksud dia kita nak ke arah mana, bagaimana kita nak bangun, ya. Kemudian keseimbangan dalam hidup kita perlukan keseimbangan. Dalam hal ini kita kena tengok sama ada kita perlukan siapa dalam membantu membangunkan diri kita. Hari ni kalau kita dulu kan kita ada BRIM lah, kita ada apa dan sudah dapat dalam COVID ini kan, ramai di luar sana ingin membantu ya dalam meningkatkan kapasiti diri anak remaja kita hari ini. Kemudian kita kena belajar bagaimana ya untuk mengurangkan tahap tekanan yang rendah lah. Maksud dia jangan terlalu stres ya. Kadang-kadang stres yang kita tidak tahu kawal ini menyebabkan kita tak tahu ke mana arahnya. Dan kita cuba meneroka dan mempunyai keyakinan diri. Dalam hal ini ini hasil kajian kalau you nak tahu apa yang saya nyatakan tadi kajian yang membawa kepada bagaimana kemahiran ini ya kita boleh dapati di institut tertentu ataupun kita kata pusat-pusat peningkatan kepimpinan remaja hari ini ya untuk mereka lebih bertanggungjawab, berfokus, berkata benar, keseimbangan emosi, sentiasa sabar, kehadiran diri dan empati. Ini perlu belajar. Dalam hal ini kita kata untuk ke arah ini untuk kita develop ya, kadang-kadang bukan sahaja kita memerhati orang yang berjaya, tapi kita boleh belajar daripada orang lain melalui yang lebih formal ya. Itu yang saya lihatlah kita boleh mulakan dalam membangunkan kepimpinan diri. Tak ada soalan just sikit je nak tambah dari segi praktikal lah. Sekarang ni is a borderless world, everything is social media. Betul. So jadi social media is very strong influence sekarang ni. Jadi kita juga apabila kita ada access dengan anak-anak muda sekarang ni, kita boleh tengok apa dia actually contoh-contoh macam mana kepimpinan dalam tu, macam mana seseorang tu boleh berjaya. Okey, dari segi akademi satu, tapi sometimes dalam kehidupan kita boleh berjaya daripada segi apa kita punya keupayaan sendiri macam tu. You do the best whatever that you can macam tu kan. Dia bidang ni, scope ni, berjaya ni saya rasa is very subjective. Sekarang ni kalau kita tengok pun ramai usahawan-usahawan online yang ada di dalam negara kita. Okey, mereka ni tak perlu pun kata orang adanya kata orang background daripada segi maknanya keluarga mereka buat ada legasi perniagaan things like that. Tetapi mereka ni lahirnya mereka ni jutawan yang kata orang sekarang ni overnight ni adalah disebabkan kreativiti yang ada dalam diri mereka dan juga keinginan yang mereka ada dan kekuatan yang mereka ada, mereka gunakan for ke jalan yang betul, the strength that they use. Okay, so you boleh tengok waktu baru-baru ini
dalam Nona Superwoman tu, kalau tengok dalam majalah Nona Disember ni, tengok berapa ramai usahawan-usahawan ni semua, mereka ni berjaya dalam bidang-bidang mereka. Ada dalam kategori online marketing, ada dalam kategori kosmetik, dan juga ada sukses dari segi tudung particularly. Okay, kalau tudung ni kita kena bagi a lot of credit pada Niloufar. Bagaimana Niloufar sebagai seorang yang sukses macam tu, dia berjaya kata orang mengenengahkan tudung ni sebagai satu bidang perniagaan yang menguntungkan. Bukan sahaja pada diri dia, kerana dia berkongsi juga rezeki apabila dia kata orang membuka ruang juga perniagaan kepada vendor-vendor. Jadi pada mereka yang tak ada capital yang banyak macam tu, boleh menjadi vendor. Dan juga secara tak langsung apa yang dia buat tu, ramai pula yang golongan muda masa tu semuanya berhijab. Kerana dah banyak hijab yang cantik di pasaran sehingga ke hari ini. Dan I'm not surprised sekarang ni dengan kata orang hijrah yang Niloufar buat, mungkin ramai pula lepas ni akan bernikah. Jadi this is all influence and leadership things yang develop overnight through the influence of the social media. Saya nak tambah, bila pandemik COVID-19 kan, apa yang menjadi terkesan kepada pekerjaan terutamanya stewardess, steward dan pilot ataupun captain hari ini. Dan bermulalah perniagaan daripada orang-orang yang kita kenali mereka ni yang memang terkesan. Okay? Jadi saya nak kaitkan dengan Captain Corner. Bagaimana dia sebagai seorang captain, bayangkan dia sebagai seorang captain yang berada di atas sana di awan biru selama ni High flyer. Dia yang menjaga berapa ratus orang passenger. Kerana adik saya juga seorang kapten MAS. Kita nampak mungkin orang lain tak nampak kesan ini, kesan pekerjaan. Jadi bagaimana dia menurunkan diri dia itu menjadi peniaga tepi jalan, corner tu. But that's the truth, betul Dr. Zul? Bagaimana ego dia. Kita kata pemimpin, sebagai seorang pemimpin kan, dia tidak salah untuk kita turun untuk seketika. Ego tu kita turunkan untuk kita melihat peluang-peluang yang lain yang mungkin lebih baik daripada sebelum ini. Tapi itulah kebanyakan pemimpin ego tu dia tak nak turun kan. Agak kebanyakan lah, not sure. Adalah setengah pemimpin yang mungkin macam tu jugalah kan. Tapi dalam keadaan kita sekarang ini, kita melihat apakah kita nak grab the opportunity, apakah peluang yang ada. Yang saya boleh terjemahkan ialah whenever there is a challenge, there's always an opportunity. Itulah opportunity. It's very simple. It's just like masa waktu pandemik ni, ialah apa yang ada sekarang ni semuanya macam sale di Robinson macam tu, murah macam tu semua kan. Jadi maknanya kalau kita nak beli, inilah waktunya macam tu kan. So jadi kita kena jadi kreatif juga dalam hidup kita. Okay, whenever apa yang tadi Captain tu buat is actually dia cuba membuat sesuatu kelainan demi kelangsungan. Dan juga saya rasa itu adalah contoh yang terbaik nak bagi kata orang, bagi tahu pada semua yang lain. So don't worry. Okay, jangan rasa, jangan putus asa, jangan give up, dan jangan rasa diri tu terhina apabila kita kena buat sesuatu yang lain daripada yang apa kita dah buat selama hari ni. Sebab memang saya rasa memang tak mudah apabila kita dah berada di atas sana untuk kita turun bawah, and then lepas tu kita buat sesuatu yang kalau misalnya stewardess, Dr. Zul buat buka gerai, saya rasa itu adalah something yang kita pun biasa buat. Sebab kita biasa serving. Kita buat di galley, kita serving passenger. But for a captain ni dia biasa duduk kat cockpit aja. So jadi and captain is being served most of the time. Saya yang serve captain normally, okay. So jadi it's a big thing. Tapi dia nampak itu sebagai satu potensi, dan saya rasa dia mentarbiahkan diri dia sendiri supaya dia ada satu pengalaman baru dalam kehidupan dia. Dan saya respect captain for that lah, okay. Dan jadi itulah kita kena buat sekarang ni. Maknanya kita dalam keadaan yang pandemik, dan apa yang kita perlu buat juga, kita kena sokong, kita kena actually sokong one another. Okay, maknanya kita sentiasa memotivasikan sesama sendiri supaya kita terus move on. Kita harus move on in our life. Tapi saya nak promote lah sedikit program apa ni? Warung Sembang Anak Muda ini adalah salah satu platform
Jangan lupa like and share. Yes, bukan. Platform kepada semua, terutamanya anak muda. Walaupun tetamunya taklah muda sangat. Tapi muda kami lagi. pernah melaluinya. Inilah platform kami berkongsi kepada anak-anak muda untuk menjadi orang yang berjaya, yang hebat daripada kami. Ya, kalau kita lihat hari ini, bukannya kami rasa bersyukur apa yang Allah dah berikan pada kami, tapi berkat siapa? Berkat doa ibu kita, bapa kita, adik-beradik kita. Tu dalam kepimpinan diri ini kita perlukan mereka. Kerana orang yang betul-betul jujur mengatakan kita tidak bagus adalah keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Ya, mereka berani untuk menyatakannya. Tapi orang lain sudah pasti nak kata 50% nak mengatakan kita tak bagus, itu sukar. Ya. Especially dalam Instagram okay. Komen tu datang, like tu banyak, dan juga komen tu semuanya sweet aja macam tu. So jadi kita kena husnuzon. Okay, bersangka baik macam tu. Tapi kita tadi Datuk pun ada cakap berkaitan kreativiti. Mungkin saya pun ada falsafah sendirilah kot, ataupun saya nak juga bagi nasihat kepada anda semua dekat luar di sana. Kreativiti tu, kita nak jadi kreatif, kita kena ada knowledge. Ini saya rasa lah. Sebab makin banyak knowledge yang kita ada, makin banyak idea atau kreativiti yang kita boleh buat. Betul. So adik-adik ataupun siapa yang ada dekat luar sana, explore everything. Macam aktiviti co-curriculum yang Dr. Zul ataupun dengan Datuk join sebelum-sebelum ni, itu adalah cara platform untuk kita bergaul. Ya. Sebab confident diri itu tidak akan hadir bila kita tidak bergaul dengan orang. Kita tidak bercakap. Betul tak? Ini saya rasa lah. So bila kita tidak bercakap, maksudnya kadang-kadang ada mahasiswa kita kan, dia takut nak bercakap. Sebab dia tak ada komunikasi. Dia bercakap dengan kawan boleh, tetapi bila dia nak start bercakap, macam kita nak serve orang lah. So dia mungkin orang kata lain. So kalau tanya saya secara personal lah, explore everything yang akan ada. Macam dulu Datuk cakap, Datuk belajar, itulah Datuk belajar macam-macam dekat Sabah kan. Datuk belajar business, yes. Datuk belajar tu. So dengan pelbagai orang kata pendedahan, akan lebih membentuk kreativiti tu dengan lebih itu. Betul ke Datuk kan? Ada ke teori berkenaan perkara dia tu? Ada do and don'ts lah. Apabila kita membawa diri kita itu, kita kena tahulah yang mana yang perlu kita boleh buat, yang mana yang kita tak boleh buat. Dan balik kepada agama. Kita bersama dengan Tuhan. Apa yang Datuk nyatakan hari ni pun, saya pun tak sangka ya hari ni Datuk banyak memperkatakan macam ustazah pula hari ni. Tentang padahal dulu boleh katakan saya dengan dia ni boleh kata macam rockers juga. Dia Pink Ladies. At least ada lah nama Green Ladies lah. Tapi macam saya tak ada. Saya ni agak Lone Ranger ataupun kita panggil Zorro lah kan. Saya sorang-sorang lah. Tapi balik pada soalan apa nama? Anwar tadi yang mengatakan bahawa saya takut terlepas. Maksudnya macam lebih kita punya remaja sekarang atau belia sekarang ni mesti kena explore everything. Maksudnya tidaklah biasalah kita mahasiswa kadang pergi kelas balik kelas tanpa join activity, dan ada orang yang tak nampak reason kenapa aku kena join this activity, kenapa aku kena join this co-curriculum kan. Sebab ada yang tidak nampak keperluan mereka. Sebenarnya bila mereka bercampur dengan orang, so mereka akan develop orang punya self confidence. Kalau yang itu memanglah sememangnya kita bila sebut aktiviti itu kita akan bertemu dengan pelbagai manusia. Di situlah kita akan belajar siapa diri kita, siapa orang di hadapan kita. Dan apabila pengalaman-pengalaman inilah yang akan membawa ke alam pekerjaan yang sebenar. Bagaimana kita membawa diri kita bila bertemu dengan manusia-manusia yang pelbagai. Ada manusia yang kita katakan diri dia tu ego dia sangat tinggi. Jadi bagaimana kita nak handle orang-orang seperti saya rasa pengalaman tu pun berguna untuk kita buat keputusan. Kan decision making. Sebab kadang-kadang ada leader lah yang bila dia buat satu decision making, dia tidak boleh diterima oleh orang bawahan mereka. Tahu kan? Tapi tak pada saya. Ada macam tu kan? Tidak pada saya kerana this is dari segi praktikal lah. Saya sentiasa meminta pandangan daripada staff saya, kaki tangan saya. Kalaupun kadang-kadang saya bagi arahan tu dan kemudian dan lepas tu dia punya action tu lain, dan saya cakap kenapa perkara dia begini, saya kan bagi arahan macam ni, tapi dia lepas tu mereka mengingatkan saya sebenarnya Datuk you bagi arahan macam ni. So kadang-kadang kita terlupa sebab fitrahnya manusia ni memang sentiasa terlupa macam tu. Jadi saya tak malu dan saya tak rasa pun kata orang kalau itulah dia yang saya terlepas pandang, saya akan minta maaf dan juga saya pun
minta pandangan supaya mereka kata orang bagi apa dia yang mereka rasakan yang terbaik. Kerana saya perlukan mereka. It's a teamwork is very important in order for you to be successful. And itu adalah satu kepentingan. And nak tambah sikit dari segi tadi yang Anwar and Dr. Zuraidah tekankan tadi tu, dari segi yang pelajar tu kadang-kadang mereka tidak mau beraktiviti di tahap waktu mereka bergelar student. But saya rasa kadang-kadang kita ni belum lambat. Okay. Dari segi proses kita tu, maybe it's a late bloomers. Dia mungkin tak bloom. Ini semua yang saya cakap ni apa yang saya kata orang pelajari, yang saya alami daripada zaman universiti. Waktu universiti kadang-kadang kita, I think Dr. Zul can concur this, sometimes there is some group of people which is actually apa pun diorang tak nak involve. All the activity tak nak, kerja diorang, I mean, no, we don't want to do all this kind of thing. Tetapi sekarang ni kalau bila kita jumpa diorang balik, kita tengok dalam Instagram diorang tu, kita tengok diorang tu dah buat lebih lagi daripada apa yang kita pernah buat dulu. For example, I have a very close friend dulu, waktu saya ni belajar di UiTM Sabah. So setiap kali semester break kita akan pergi panjat Gunung Kinabalu tu. So the semester break is always like kata, so dalam hidup saya dah climb Mount Kinabalu sebanyak 3 kali. Tetapi dia sekali pun tak pernah. Setiap kali saya pujuk dia, ajak dia naik, dia tak mau. Tapi today, my friend that I must say is actually that sama belajar dengan saya. Segala gunung dia dah panjat, segala hutan dia dah teroka. So sometimes it's a late bloomer. If you watch a movie of Mulan, it's actually that when Mulan failed, it's actually with the matchmaker to match her, untuk cari jodoh, and the matchmaker say that it's actually that you will never uphold the family honor. But bila dia balik, bapak dia cuba pujuk dia. Masa tu is actually a cherry blossom time. So then bapak dia pujuk dia dengan kata-kata yang baik, Kailan Masura, kata-kata yang baik. Dia cakap, which is actually dia kata, look at that, dia kata that blossom, it is not bloom yet. So maknanya dia boleh. Maknanya bukan sekarang, tetapi dia akan belum satu ketika masih lagi. Tidak terlambat. Yes, tidak terlambat. Walaupun usia kita masih muda. Ya, usia warga emas masih lagi. Betul tak? Ke arah warga emas. Ya, ke arah warga emas. Ke arah warga emas, tapi belum lagi. Tetapi kata orang disebabkan hati kita yang muda tu, jadi kita masih lagi boleh nak mencuba. Kalau dulu memang tadi Anwar ada cakap saya naik basikal kan, memang di kampung saya memang sentiasa naik basikal. Lepas tu bila break tu saya tak naik lagi, tapi sekarang ni bila saya rasa aktiviti basikal tu is actually like trend, and saya pun nak buat, actually doktor advise saya good for your knee, so saya buat balik. So jadi it's never too late. At whatever age that you are, so you still can do that, whatever that you think that you want to do, a possible things, there is a possibility. Hanya apa yang boleh kita nyatakan di sini, kita selalu tidak muhasabah. Muhasabah diri ataupun refleksi. Kita kena perlu ada refleksi diri kita dalam seminggu lah. Ini daripada kami ataupun mungkin saya sendiri. Saya menjadikan satu amalan pada setiap minggu hari Jumaat. Saya akan duduk pada selepas maghrib itu bertanyakan apa yang aku telah lakukan selama ini. Selama seminggu ni, apakah yang mungkin saya melihat sesuatu yang tidak memberi manfaat pada orang lain, dan saya cuba untuk tambah baik. Kadang-kadang walaupun kami sudah berada di tahap ini, kadang-kadang kita perlu lagi belajar bagaimana untuk memenuhi kehidupan hari ini. Maksud dia masa zaman kami dulu, zaman yang 60-an, 70-an, kita lalui 60-an, 70-an, towards the 70s lah, 80-an, 80s is our time lepas tu hari ni bayangkan dalam keadaan nak online lah, segala bagai ni, saya terpaksa belajar. Jangan malu untuk belajar. Jadi dalam keadaan ini bukan saja untuk anak muda di luar sana, untuk rancangan ini saya rasa juga untuk semua, tak tahap usia, belajar dan terus belajar, dan berani untuk bertanya kepada anak-anak muda ini bagaimana untuk berjaya. Kerana kejayaan hari ini kebanyakan anak muda. Anak saya sendiri mengatakan bahawa degree itu sebenarnya mama rasanya macam tak relevan lagi. Yang paling penting ialah berani untuk melakukan sesuatu yang baru, inovasi yang orang inginkan pada hari ini. That's why kalau kita tengok online hari ini, orang yang melaluinya semuanya kaya raya dan merupakan anak-anak yang berada di luar sana.
Okay. Okay. Ada satu last soalan lah, sebab sekarang ni Ada lagi. orang dah tunjuk 5 minit semua kan. So okay, tak apa. Last soalan lah, sebab benda ni saya rasa macam penting juga. Tadi Datuk ada cakap pasal media sosial. So kita pun nak tahu juga sebenarnya media sosial ni ada baik ke ada buruk. Sebab kalau kita tengok media sosial ni memberi impact negatif juga kepada jati diri seseorang. Mungkin ada orang berani untuk memberi komen di media sosial. Tapi bila dia berhadapan, dia tidak berani. So benda ni terjadi kebanyakan ramai sekarang ni, generasi yang baru sekarang ni kan. So ada, kalau kita tengok, berani sungguh dia ni. Ataupun kalau tak berani pun lantang bersuara di media sosial. Tetapi kalau pergi interview ataupun bila bercakap di hadapan, dia tak sampai. Maksudnya dia, adakah benda tu, media sosial ni memberi kesan negatif terhadap kepimpinan diri ataupun macam mana? Ada ataupun belum ada research. Kalau research kita buat dah tu. Ada. Menarik sebenarnya, dia ada terkait dengan masalah bully. Ya. Apa yang saya boleh nyatakan di sini, kita boleh memberi pandangan, tetapi biarlah dengan cara yang baik. Inilah yang balik pada diri kita. You reflect diri you reflect keluarga you. Kalau you menulis sesuatu yang tidak baik dengan kata-kata yang kesat, sebenarnya dia reflect pada diri anda yang sememang seorang yang kasar, orang yang tidak berhemah. Dan juga saya tak langsung, adakah itu didikan mak bapak kita? Dan dia nampak dia terkait dengan orang lain, iaitu ibu dan bapa kita. Jadi untuk jadi lebih positif, why not kita lebih kepada ke arah memberikan sokongan dan dorongan. Ya, hari ini kalau saya last year saya dapat sempat pergi ke Europe ya. Kebanyakan masyarakat di sana positif. Ya, mereka sentiasa menyokong antara satu sama lain. Ya, itulah nilai-nilai baru yang saya nampak. Kenapa di sini tidak? Kerana kita banyak netizen ya yang berselindung. Ya, bila saya tengok, saya cek balik, tak ada muka pun, tak ada wajah pun, tak ada biodata dia. Dia daripada mana mereka ini? Tapi kadang-kadang Datuk, bukan doktor, kadang-kadang ada orang ni bukan memberi komen negatif juga. Tapi kadang-kadang biasalah generasi sekarang ni, dia lebih terpengaruh untuk memberi komen ataupun melantangkan sudut punya suara di media sosial berbanding berhadapan. Benda ni akan terjadi kan? So hanya soalan saya, adakah ia membina? Kalau apa yang dinyatakan itu membina diri orang yang dikritik, it's okay to me. Tapi kalau dia tidak membina diri orang itu dan menyebabkan orang itu semakin lama semakin terhakis motivasi mereka sehingga membawa kepada masalah mental dan bunuh diri, siapa yang harus dipersalahkan? Okay. Pada saya pula, okay, I think it's actually going back to dia punya strength lah. Okay, yang saya faham daripada soalan Anwar tadi ialah maknanya dia ni berani kata orang bersosial media aja, apabila dia berhadapan physically dia tak macam tu. Jadi kita gunakanlah dia punya kata orang dia punya kekuatan dia untuk kata orang untuk membuat sesuatu dalam segi maknanya dia very good in social media. Sekarang ni pun kita work from home. Jadi tak semestinya kata orang tu dia pandai dalam IT dia boleh buat kerja tu work from home. Banyak juga kadang-kadang staff saya sekarang ni sebenarnya work from home ni bagi saya dah praktikkan 10 tahun lampau. Saya memang kata orang 10 tahun lampau saya pun memang tak pergi office sangat. Saya dah memang kata orang macam remote control, press button macam tu. Sebab kita semua dah ada smartphone sekarang ni, okay? Dan jadi apabila work from home ni is not something that which is very difficult for us to adjust. Sebab apa, kita file akan balik ke rumah and then lepas tu saya akan pergi waktu meeting dan berhadapan dengan orang. Jadi orang yang good dalam social media ni, which is actually dari segi IT dia, so dia masih lagi boleh buat kerja. Dan apabila orang yang very good in terms of marketing, in terms of public speaking or things like that. So mereka pun ada market diorang juga. Okay, so kita kena gunakan kekuatan seseorang itu mengikut keupayaan dia. Dan bagi saya macam tadi yang Dr. Zul cakap tu, dalam IG ke things like that, itu semua kadang-kadang kita banyak followers tapi bila kita tengok followers tu semuanya pun zero positive, things like that, itu semua scammer lah macam tu kan. Mungkin saja je kadang-kadang asalkan kata orang niat dia tu kata orang setakat follower dan maknanya tak berniat. Sebab apa? Saya rasa tak bagus kalau misalnya Dr. Zul cakap tadi nak berkata-kata sesuatu yang buruk. Sebab kita tak bagus untuk kita membuka aib orang. Kerana Allah sendiri menutup aib kita. Jadi kita tak perlu buat benda macam tu. Sekiranya tak ada apa-apa yang baik nak kita perkatakan, kita haruslah berdiam sahaja.
Faham? Okey, saya rasa itu saja kita punya dengan soalan tamat media sosial tu, kita tamatkan program kita hari ini. So terima kasih kepada semua yang menonton secara live di YouTube MCAS. Jangan lupa like and share. So nanti kita akan bagi link kepada semua penonton yang melihat kita punya program untuk e-certificate yang kita akan bagi. So isi detail tersebut dan jawab soal selidik yang kita bagi untuk penambahan baikkan kita punya program. So sebelum kita akhir program kita pada hari ini, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata pesanan. Mungkin boleh Boleh. kepada anda yang di luar sana, macam mana apakah first step anda supaya tidak takut? First step anda untuk tidak takut adalah berlagak supaya tidak takut. Itu saya rasa. Betul tak? Kepada anda semua yang rasa nak ke hadapan takut, berlagak dulu macam tidak takut. Itu first step. And then baru ke hadapan. Betul ke kita boleh buat macam tu? Itu Courage. So kalau anda tidak berlagak supaya tidak takut, masa anda akan takut sampai bila? So anda akan tidak berani ke hadapan. So berlagak macam tidak takut atau tidak nervous, pergi kita buat. So itu yang saya rasa first step. Itu yang saya rasa yang pendapat saya lah untuk kita punya program pada hari ini. So terima kasih kepada semua yang menonton. So insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk program podcast untuk Sri yang berikutnya. So selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua. So kita akan jumpa pada tahun 2021 untuk slot podcast bulan Januari. So terima kasih kepada semua. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Peace. Peace.